Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan melancarkan larian Hari Olimpik 2023. Hari Mesra Pelanggan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan peluang mendekati masyarakat. Dulian Teramat Mulia pada Keseri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melancarkan larian Hari Olimpik 2023. Acara larian berlangsung pagi tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dulian Teramat Mulia berkenan menyertai larian dan menyampaikan hadiah kepada 10 pemenang terbaik dari setiap kategori. Larian disertai lebih 1,000 orang yang dibahagikan kepada 7 kategori adalah anjuran Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Zawidah binti Matusen. Kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajar kita makna kurnia pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu keluarga. Perkara itu antara intipati tazkirah bertajuk Pengajaran Hidup Nabi Ibrahim buat kita semasa acara malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Tazkirah disampaikan oleh Dr. Muhammad Yadi bin Haji Mat Yassin, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Turut mengimarahkan acara, tenaga pengajar dan para pelajar Mahad Islam Brunei termasuk Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Masjid Ar-Rahman, Kampung Tanjung Bunut dan Masjid Kampung Kriam, Daerah Tutong serta kumpulan Sautus Solihin, Program Keugamaan Belia, Pusat Dakwah Islamiah. Juga menyertainya para pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Pentadbiran dan Perubatan. Identiti sesuatu bangsa itu bukan hanya kerana tempat kelahiran dan tutur bahasanya, tetapi juga dengan penampilan busana yang menjadi salah satu faktor pengenalan diri. Corak dan ciri-ciri baju tradisi sangat dikenali kerana ia diwarisi dari masyarakat yang terdahulu dan menjadikannya sebagai pakaian tradisi turun-temurun satu-satu bangsa. Ingin mengetahuinya, Zulfadli Haji Kasim ada laporannya. Minat yang mendalam terhadap busana tradisional, bukan sahaja busana tradisi dari 7 puak jati di negara ini, bahkan pakaian kebudayaan daripada 10 negara ASEAN, mendorong pemilik perniagaan warisan budaya untuk membuka kedai penyewaan pakaian kebudayaan sendiri. Dibuka secara rasmi pada tahun 2019, Awang Abdul Hizami Syatibi bin Haji Jainidi menjelaskan beliau aktif dalam seni kebudayaan sejak di bangku sekolah lelaki dan mula berjinak-jinak dalam bidang perniagaan dengan membuat persembahan kebudayaan sekitar tahun 2011.
Kami bukan saja membuat persembahan kebudayaan, bahkan kami ada mempelajari budaya-budaya lain juga, seperti budaya dari negara 10 ASEAN. Dari sanalah rasa macam terpikatlah melihat kebudayaan lain macam seperti aksesorisnya, bajunya. So why not kami membuat kostum itu dan kami sewa di sinilah. Bagi Awang Abdul Hizami, antara busana yang menarik dan unik pernah dipelajarinya adalah busana dari Puak Iban, iaitu baju Iban batang rajang. Keseluruhan aksesori baju yang diperbuat dari manik dan sebagainya menjadi tarikan. Seperti perniagaan lain, beliau juga berdepan dengan cabaran ketika menguruskan perniagaan, antaranya kurang menerima tempahan semasa bulan-bulan tertentu. Cabaran-cabaran lainnya adalah macam kalau sekiranya sekolah-sekolah menyewa kostum ni, and then actually ada asisten yang menolong kerja aku, tapi sometimes orang ni ikut sama ada orang free atau indah, sebab orang ni ada komitmen lain lah. So kalau sekiranya orang indah free, so terpaksa lah aku buat sendiri, and then keadaan ini pun aku sendiri je yang menjalankan. Awang Abdul Hizami berharap perniagaannya akan dapat kekal bertahan agar pakaian kebudayaan yang diusahakannya itu terus diwarisi dan tidak ditelan zaman. Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Program Sekolah Menengah Sains Sakura mendedahkan pelajar kepada perkembangan sains dan teknologi di Jepun. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Tidak semua orang dapat melakukan dua perkara dalam satu masa. Bagaimanapun, bagi seorang pelajar tempatan, keazaman ingin berdikari mendorongnya untuk menimba pengalaman awal bekerja walaupun masih menuntut. Untuk butiran lebih lanjut, ikuti laporannya bersama Awangku Muhammad Wai Waziruddin Shah, pengiran Salahuddin. Dengan berpegang kepada prinsip raih pengalaman baharu selagi masih mampu menjadi motivasi kepada Dayang Nur Sharif Azalia alias Fatin Adriana binti Awang Arifin untuk menceburi bidang pekerjaan walaupun masih lagi belajar. Sebagai seorang penuntut di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Fatin Adriana mengambil langkah bijak dalam membahagikan masanya antara pelajaran dan alam pekerjaan. Menurutnya, masa lapangnya dimanfaatkan sebaik dengan bekerja selain tetap fokus dalam pelajaran. Apa yang penting katanya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya merasa bekerja sambil belajar ini akan membuatkan saya lebih bertanggungjawab dalam mendisiplinkan diri saya dan bertanggungjawab dengan untuk membuat myself be independent in today or in the future. Dari pembelajaran saya, iaitu pada waktu pagi dan petang, saya akan memulakan hari saya dengan menguruskan kedai ini pada waktu malam dan seterusnya lah. Gain new experience while you still can. Kegigihan anak muda ini boleh menjadi role model kepada golongan muda di luar sana untuk terus gigih meraih kejayaan yang diimpikan. Laporan Awangku Muhammad Wai Waziruddin Shah, pengiran Salahuddin untuk Berita RTB. Bidang tugas serta peranan dan prosedur perkhidmatan yang diberikan kepada para pelanggan diketengahkan semasa Hari Mesra Pelanggan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Hari Mesra Pelanggan diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasan Al-Bolkiah, Merakas. Antara aktiviti yang diadakan belajar bahasa isyarat, kuis interaktif sejarah dan jualan buku. Salah satu tarikan acara program Kembara Bas Jejak Warisan Brunei membolehkan para pengunjung menyelusuri Bandar Sri Begawan. Antara tempat yang dilawati, Masjid Omar Ali Saifuddin, Galeri Pusat Sejarah Brunei dan Muzium Alat Kebesaran di Raja. Hari Mesra Pelanggan dibukakan sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 5 petang.
membukakan peluang untuk mendengarkan pandangan-pandangan tentang kegiatan-kegiatan ataupun tentang produk-produk dan perkhidmatan yang ada di Kementerian Kebudayaan dan Sukan untuk habis kita berikan pandangan. Jadi peluang inilah kami gunakan untuk mendakapi masyarakat dan masyarakat untuk memahami juga bidang tugas yang ada di Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Para pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan meneruskan siri lawatan ke hotel penginapan jemaah haji negara di Kota Suci Mekah. Kali ini lawatan tertumpu di hotel penginapan bagi jemaah yang mengikuti pakej syarikat SCA. 70 orang jemaah mengikuti syarikat SCA dan menginap di dua buah hotel berasingan di Mekah. Lawatan bertujuan memeduli dan mengelinga jemaah haji negara di samping memantau perkhidmatan yang diberikan. Jadi dalam persiapan tersebut kami telah pun diberi bimbingan oleh pengurusan haji dalam seperti ulang kaji dan tazkirah. Bersama isteri saya, inilah pertama kali kami datang ke Tanah Suci ini dan amat gembira sekali kerana telah dapat mengerjakan fardu haji dan tidak lama lagi kami akan pergi bertolak ke Arafah. Dalam pada itu, jemaah perempuan yang mengikuti pakej syarikat Darussalam Services yang menginap di Hotel Rehab At-Taqwa menghadiri sesi tadabbur surah Al-Mulk yang dipimpin oleh Dayang Hajah Rusita binti Haji Yahya. Sesi tadabbur diadakan pada setiap hari Jumaat. 5 orang pelajar yang terpilih berpeluang menyertai program Sekolah Menengah Sains Sakura 2023, anjuran agensi Sains dan Teknologi Jepun. Program dengan kerjasama Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar STEP ini bermula hari ini sehingga 2 Julai di Jepun. Program disertai oleh para pelajar dari beberapa buah pusat tingkatan 6 di negara ini. Pemilihan pelajar adalah rekod kecemerlangan dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Program antara lain bertujuan mendedahkan pelajar kepada perkembangan sains dan teknologi di Jepun. Selain itu, ia juga memberi peluang kepada para pelajar untuk berinteraksi dengan pelajar luar negara. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Orang warga emas menyertai program silaturahim dan tinjauan hasil produk Majlis Perundingan Kampung MPK ke beberapa buah kampung di daerah Temburong. Program yang dianjurkan oleh Pertemuan Warga Emas itu diadakan pagi tadi. Rombongan diketuai oleh Dayang Hajah Sinika binti Haji Swadi, Setiausaha Agung Pertubuhan Warga Emas. Program ini memberi peluang kepada para peserta untuk menyaksikan proses pembuatan produk makanan seperti bawang merah dan ambulong.
Sepanjang bulan Januari hingga April tahun ini, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan bersama Jabatan Pengangkutan Darat melaksanakan projek pembersihan kenderaan terbengkalai di seluruh negara. Matlamat projek adalah bagi memastikan pematuhan Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30 Pindaan 2021. Sepanjang projek dijalankan, 72 buah kenderaan didapati terbiar di kawasan letak kereta awam dan di kawasan tepi jalan raya tanpa kebenaran. Daripada jumlah itu, 16 buah kenderaan dipindahkan ke tapak pelupusan dan 56 buah kenderaan dipindah oleh pihak yang bertanggungjawab ke atas kenderaan-kenderaan berkenaan. Sepanjang bulan Mei hingga Jun lalu, 35 buah kenderaan dikenal pasti terbiar lama dan diberi surat amaran kepada pemilik kenderaan sebelum diambil tindakan selanjutnya. Mana-mana individu, orang awam atau syarikat diingatkan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang di negara ini dan terus menjaga kebersihan serta mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan penguatkuasaan. Di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Pindaan 2021, kenderaan terbiar di tempat awam boleh dikenakan denda RM1,000 ke atas individu dan RM2,000 bagi ke atas syarikat bagi sebuah kenderaan. Saingan futsal Liga Super Brunei teruskan lagi semalam dengan 2 perlawanan. Dalam perlawanan yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Stadium Negara Hasnal Bolkiah Berakas, Shah United menewaskan PS 6-3. Pada separuh masa pertama perlawanan, pasukan PS menjaringkan 2 gol. Di separuh masa kedua, Shah United bangkit dan menjaringkan 6 gol dan gol tambahan buat pasukan PES. Dalam perlawanan kedua di tempat yang sama menyaksikan pasukan GG Indra SC menumpaskan Khahar FT 5-3. Kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. Pasukan Link Tech Bob dan SGTB mencatatkan kemenangan dalam saingan kumpulan D yang berlangsung semalam di gelanggang bola keranjang di Batu Bersurat, Gadong. Dalam perlawanan antara Link Tech Bob dan FBC, Link Tech Bob memuktamadkan kemenangan dengan kedudukan 94 berbalas 74. Sementara itu, dalam perlawanan Tutong Basketball bertemu SGTB, SGTB menang dengan keputusan akhir 89 berbalas 65.